COVID-19. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April. Hari ini kerajaan telah menambah tempoh kawalan negeri Nizam 14 hari. Laporan untuk Michigan. Apa yang paling kita takuti ialah tim frontliner kita mula burn out. Mereka yang degil melanggar peraturan Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau mereka sendiri tahu ada keluarga mereka atau mereka sendiri tengok bagaimana sakit menderita. Sejak novel coronavirus atau COVID-19 mula dikesan di Wuhan, China pada Disember tahun lepas, wabak pembunuh itu bagaikan tidak mahu berhenti daripada terus membadai dunia. Selepas kira-kira 5 bulan, ia telah merebak ke lebih 210 negara, menjangkiti kira-kira 1.6 juta orang dan mengorbankan hampir 100,000 nyawa di seluruh dunia. Malaysia Gazette baru-baru ini diberi peluang untuk membuat liputan eksklusif dan komprehensif mengenai fasiliti pengurusan pesakit COVID-19 di Hospital Kuala Lumpur. Menurut Timbalan Pengarah HKL, Dr. Kamaruddin Alias, sejak kes pertama direkodkan di Malaysia pada 23 Januari lalu, hospital itu telah bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan. Malah mereka dari awal-awal lagi sudah menjangkakan wabak ini bukan mudah untuk dibendung. Secara umumnya, dalam menguruskan wabak COVID-19, kita seperti kata, kita bersedia. Kita buat perubahan-perubahan. Kita dah menjangkakan jumlah-jumlah, kita dah jangkakan akan berlaku peningkatan kes dan sebagainya. Jadi kita bersedia untuk bukakan ward-ward baru. Kita susun staf-staf kaki tangan kita. Kita kenalkan pasti infrastruktur kritikal yang sangat penting seperti ICU. Kita ada koordinasi dan kerjasama dengan hostel lain. Meskipun cuaca panas membahang, namun para petugas di Pusat Saringan COVID-19 Jabatan Kecemasan HKL tidak sesekali mengabaikan prosedur standard operasi atau SOP dengan memakai pakaian perlindungan diri penuh PPE. Bukan seperti ward-ward biasa di hospital yang dilengkapi alat penghawa dingin. Pusat ini hanyalah kemah-kemah sementara yang dipasang untuk memudahkan orang ramai membuat saringan COVID-19 dan ditempatkan jauh daripada laluan orang awam. Nampak riak lega di wajah para petugas ini saat PPE ditanggalkan manakala baju pula telah lencun dibasahi peluh kerana terpaksa memakai suit tersebut selama berjam-jam. Ketua Jururawat Hasnoni Muhammad yang pernah ditugaskan di pusat saringan tersebut sebelum dipindahkan ke ward untuk merawat pesakit COVID-19 menyifatkan pemakaian PPE sama seperti bersauna kerana terlalu panas. PPE itu pengalaman dia macam kita berada di sauna. Bila kita pakai full PPE daripada mask N95, yang ni saya pakai adalah surgical mask triple full gown, kita kena pakai double layer glove, kita kena pakai full shield, kita kena pakai apron, kita kena pakai shoe cover, boot cover. So bila kita pakai dalam keadaan macam tu, kat dalam tu kita pakai OT attire, kita tak pakai uniform. Sebab bila kita datang kerja, kita akan tukar daripada uniform kepada OT attire. So bila ada kes yang kita nak masuk, kita akan merancang. Sebelum kita nak masuk bagi sesuatu perawatan tu, kita akan merancang daripada luar. Bersama doktor, kita akan masuk bersama doktor. So kita akan pakai full PPE dan kita akan bagi perawatan dekat pesakit masuk kat dalam. So bergantung berapa lama kita pakai PPE itu bergantung kepada perawatan yang kita bagi dekat pesakit kat dalam tu. Itu tanggungjawab kita. So kita dah diamanahkan untuk menjaga pesakit, itu tanggungjawab kita. So kita kena, sebab as a nurses ni kita kena tahu tanggungjawab kita. Macam mana kita merawat pesakit. So kita tak fikir pun panas ke, yang penting kita boleh bagi perawatan yang efektif kepada pesakit. Dalam masa sama kita melindungi diri kita.
Pengorbanan petugas-petugas kesihatan HKL juga tidak hanya sekadar merawat pesakit COVID-19, malah turut melangkaui bidang tugas masing-masing bagi memastikan pengurusan wabak ini ditangani sebaiknya. Sudahlah mereka terpaksa menanggung penambahan beban tugas hakiki di masa senggang yang sepatutnya digunakan untuk berehat, digunakan pula untuk menjahit PPE secara sukarela, meskipun sekadar jurujahit amatur dan tidak sepantas tukang jahit profesional. Namun masing-masing tidak berkira untuk menumpahkan tenaga menyiapkan PPE bagi kegunaan ketika merawat pesakit COVID-19. HKL memerlukan kira-kira 2,000 set PPE sehari, tetapi bekalan yang diterima tidak mencukupi, membuatkan petugas-petugas hospital tersebut terpaksa mengambil inisiatif sendiri membuat suit berkenaan. Wabak yang macam ni, takut ada, lepas tu memang rasa berdebar lah, semua rasa ada. Melihat kepada kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh para petugas HKL daripada pihak pengurusan sehinggalah ke tukang cuci, pastinya kita semua mahu wabak ini segera berakhir. Pengorbanan mereka sejak 4 bulan lalu tidak harus dibayar dengan lebih banyak kes direkodkan, apatah lagi melihat pesakit-pesakit terkorban akibat wabak ini. Jasa besar mereka sepatutnya dihargai dengan cara memastikan rantaian virus COVID-19 ini terputus sama sekali. Ini boleh dilakukan dengan mengikut perintah kawalan pergerakan dan mematuhi arahan kerajaan supaya duduk di rumah. Inilah cara paling agung untuk membalas jasa-jasa barisan hadapan yang telah berkorban masa dan tenaga, malah kesihatan sendiri untuk negara. Mereka adalah pahlawan menentang COVID-19, manakala kita sebagai rakyat Malaysia adalah penentu bahawa pengorbanan ini tidak sia-sia. Kita perlu menang kerana kita tidak ada pilihan lain. Bantulah kami untuk bantu anda. Stay at home. Bantu kami untuk bantu anda. Stay at home. Kita jaga kita, duduk rumah. We fight COVID-19. Stay safe. Pasti ramai rakyat Malaysia yang terkesan dengan PKP fasa 1 dan kedua. Dan apa yang penting, kita sedang berjuang memerangi COVID-19 ni. Dan kita masih belum menang, tetapi apa yang penting ialah tindakan kita selama ini.